أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ayah-ayahanda, ibu-ibunda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Masih lagi diberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita dapat berhimpun beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Dipilih kita untuk sama-sama kita dapat duduk pada petang ini dalam majlis ilmu. Insya-Allah pada petang ini saya akan bukakan sambung pada awal yang kita pernah buat dulu pada kuliah asar Ramadan dulu ni 2019 kah, kitab tauhid. Dan hari ini saya akan sambung balik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebaik-baik manfaat dan kefahaman tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Tuan-tuan yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, saya akan bawa kitab pengantar ilmu tauhid. Jadi mana yang ada soalan keberapa kita berhenti lah dulu. Baru lagi berhenti kan? Baru 2 tahun sudah. Baru 2 tahun. Soalan ke berapa? Tengok nombor soalan tu je. Soalan yang ke 62. Okey, 62. Baik. Sebelum kita masuk pada soalan yang ke 62, kalau saya ulang balik dia akan jadi 5 hari balik kuliah, berhenti tempat yang sama juga, kan? Jadi kita akan sambung aje. Insya-Allah soalan yang ke 62.
Jadi sebelum tersambung, saya akan ulang sedikit sebentar lalu. Kitab ini membahaskan berkaitan dengan ilmu tauhid, iaitu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ya, wajib bagi kita mengenal Allah Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah, kata Nabi, awal-awal agama itu kenal Allah. Cuma nak kenal Allah tu yang jadi masalah pada kita kalau kita tidak ada yang memandu kita, yang tidak menerangkan kepada kita bagaimana yang kata nak mengenal Allah. Nabi sebut awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah. Maka para ulama mengambil faham bagaimana yang kata awal-awal agama kenal Allah itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya maka dia kenal Allah Ta'ala. Jadi daripada kita mengaji tauhid ini sebenarnya nak mengenalkan bahawasanya diri makhluk itu hakikatnya tidak ada melainkan Allah Ta'ala yang mengadakan, barulah kita ada. Bersifat dengan sifat lemah, bersifat dengan tidak sifat kesempurnaan, melainkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kesempurnaan dan sebagainya. Jadi itu secara mukadimah ringkas, saya nak sebut ringkas. Jadi daripada pengajian sifat 20 ini, yang kebiasaan yang kita tahu daripada dulu dah, kitab yang saya bawa ni kitab berbentuk soal jawab daripada Syekh Dr. Mahmud Abu Al-Huda Badrul Al-Husaini, imam dan khatib Jami' Syria, dan diterjemahkan oleh asatizah sahabat di Azhar, itu Ustaz Hashim dengan Ustaz Muhammad Nasuha menterjemahkan kitab ini. Dan kitab ni pada saya ringan untuk kita belajar. Soal jawab, soal jawab. Boleh soal, belum tentu boleh jawab. Jadi kitab ni insya-Allah dibagi jawapan. Cuma bagi jawapan pun kena menadah jugalah nak. Kalau kita baca saja boleh jadi ada yang kita faham, boleh jadi ada yang kita tak apa nak faham. Dan dia agak asas, dia tidak membahaskan tentang ta'alluq, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Dia tidak membahaskan tentang ta'alluq lebih dalam qudrat, ta'alluq iradat, ta'alluq sama', ta'alluq basar, ta'alluq kalam, tak. Tapi dia secara umum tentang sifat 20 untuk asas kita faham ni, insya-Allah dah melepaskan pada fardu ain kita tentang ilmu tauhid, iaitu ilmu mengesakan Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama, ilmu ma'rifatullah. Jadi tauhid itu sendiri apa dia? Iaitu tauhid yang ni mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut saja tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila saja kata mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, esa ni dalam arti kata lain tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu esa, yakni Allah Ta'ala tu tidak syirik. Tidak syirik pada mana? Sama ada pada zatnya, sama ada pada sifatnya, sama ada pada perbuatannya. Zat, sifat, perbuatan. Zat, sifat, perbuatan. Yang ni yang banyak jadi masalah bagi kita. Yang mengaji tauhid pun kadang-kadang tergelincir juga. Yang tak mengaji tauhid memang dia tak nampak lah dia tergelincir ke tak. Tauhid zat, mengesakan Allah Ta'ala pada zat, mengesakan Allah Ta'ala pada sifat, mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatan. Zat, sifat, perbuatan. Yang ni yang kena ada 24 jam setiap saat. Kalau semayang 24 jam, kita semayang 5 waktu. Ditambah dengan sembahyang sunat. Kalau Ramadan 24 jam, kita puasa 12-13 jam. Tapi tauhid 24 jam setiap saat. Setiap saat. Makan kita, minum kita, bulan Ramadan tak adalah makan minum waktu siang. Jangan pula lepas ni kita makan, saya bagi contoh lah. Cakap kita, berjalan kita, apa lagi, melihat kita, mendengar kita. Faham tak mendengar tu macam mana, melihat macam mana? Perbuatan melihat, perbuatan mendengar, perbuatan rasa, perbuatan tu hakikatnya perbuatan apa? Tak. Jadi kita berasa tak diri ke ataupun kita berasa perbuatan Allah? Itu tauhid tu. Mengajarkan kita, meletakkan diri kita bahawasanya kita ni lemah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kedua. Itu tauhid. Wahada yuhidu tauhidan. Nanti dan arti kata lain mengesakan Allah Ta'ala dengan maksud tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Pada zatnya tidak syirik, tidak berbilang pada zat, pada sifatnya tidak syirik, tidak berbilang pada sifatnya, dan pada af'alnya, ini pada perbuatannya pun tidak syirik pada perbuatan. Zat, sifat,
perbuatan. Itu banyak kita gelincur. Kadang kita mengesakan tauhid Allah Ta'ala pada zat. Okey, zat Allah Ta'ala tidak berbilang, tidak menyerupai pun, tidak tasyabuh pun, tidak menyerupai tasyabuh, tidak jadi mujassimah pun, seperti golongan-golongan yang jadi mujassimah musyabihah. Sesetengah daripada kaum-kaum muda Wahabiyah menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu jisim, jadi golongan mujassimah. Sesetengah fahaman Wahabiyah menyamakan Tuhan itu dengan sesuatu sifat, sesuatu musyabihah, jadi musyabihah. Itu golongan-golongan yang fahamannya sesat. Kafir tak? Tak boleh kata kafir lagi. Tapi sesat tak? Sesat. Sesat ni yang jadi masalah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia nak menerangkan tentang bagaimana kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Semayang tapi ada perbuatan syirik, salah harap. Ya, itu mudah-mudahan dengan izin kehendak Allah Taala, may yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah Taala nakkan kebaikan padanya, itu Allah Taala akan bukakan kefahaman agama. Mudah-mudahan tanda-tanda Allah Taala nakkan kebaikan, iaitu Allah Taala bukakan kefahaman agama pada kita. Mudah-mudahan walaupun kita mengaji tak faham, tapi terbuka hati untuk mengaji. Terbuka hati untuk mengaji lillahi ta'ala. Allah Ta'ala akan tunjuk lorong. Tandanya Allah Ta'ala sedang memilih kita letak di dalam kebaikan. Tandanya apa? Tandanya Allah Ta'ala bukakan pintu kefahaman agama. Mudah-mudahan. Lepas tu kita minta apa? Ya Allah, bukakanlah pintu kefahaman agama bagiku. Maksudnya apa? Ya Allah, pilihlah aku letak di dalam kebaikan. Itu maksud dia tak? Maksud dia, ya Allah, bukakanlah pintu kefahaman agama bagi aku. Maksudnya, ya Allah, letakkan aku di dalam kebaikan. Itu maksud dia tak? Sebab orang yang Allah Ta'ala letakkan dalam kebaikan, dia akan bukakan pintu kefahaman agama baginya. Habis. Baik, masuk pada soalan 62. Langkau terus. Mukadimah sekejap, 10 minit langkah surat 62. Saya sambung. Daripada sifat 20 ini, tadi yang kedua tentang tauhid. Yang ketiga, sebelum kita masuk lagi 62, soal 62, daripada 20 sifat Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama yang menyusun metod pengajian tauhid sifat 20. Zaman Nabi tak ada. Tuan-tuan jangan tanya, zaman Nabi ada tak? Tak, ya memang tak ada. Zaman Nabi tak ada. Jangan duk mereka zaman Nabi ada, tak ada. Itu kenapa kita mengaji? Ada. Para ulama yang tadi saya sebut awal tadi, menyusun untuk memudahkan kita, memahamkan kita bagaimana keadaan, cara untuk kita ni supaya tidak tergelincur daripada akidah yang hak, yang benar. Jadi dia pun susun satu metod yang disebut sebagai tauhid sifat 20. Tak payah dibahaskan 20 dengan 13, tak payah, itu dah kifayah dah. Ambil yang fardu ainnya 20, tauhid 20. Adakah Allah Taala bersifat dengan 20 saja? Ni masalah ni. Jaga-jaga kita Asy'ariyah Maturidiyah ni, kita Ahlussunnah wal Jamaah ni mengaji sifat 20. Zaman Nabi tak ada. Jadi para ulama Asy'ariyah Maturidiyah susun di antaranya tauhid 13 ataupun 20 ni disusun supaya kita memberi faham kepada kita bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat kamalat. Kamalat ni kesempurnaan. Faham tak? Kamalat ni kesempurnaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan. Jadi bila sifat dengan sifat kesempurnaan, tidaklah boleh dihitung, dikira berapa sifat padanya, pada Allah Ta'ala. Itu kalau dah dikatakan tak boleh dikira, tak boleh nak dihitung berapa-berapa, kenapa 20 sifat? Ni nak kena faham. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata siapa mengaji sifat 20 syirik. Pasal apa kata syirik? Sebab baginya orang yang mengaji sifat 20 mengatakan, beriktikad bahawa Allah hanya ada 20 sifat. Memang betul lah siapa beriktikad begini jadi syirik. Betul. Tapi kalau dihukumkan sifat 20 itu syirik, tak betul pula. Tapi kalau siapa yang beriktikad Allah hanya ada 20 sifat, memang syirik. Sebab apa syirik? Sebab Allah bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan, bukan 20 sifat. Kalau 20 sifat sahaja, lemah. Sebab boleh dihitung, dinilai, dikira berapa? 20 sifat. Wujud, qidam, baqa', Allah Ta'ala bukan bersifat dengan 20 sifat sahaja, tetapi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Adapun 20 sifat yang kita mengaji selama ni, Ahlussunnah wal Jamaah, susunan tauhid dia dengan ilmu tauhid sifat 20 ni, iaitu nak mengenalkan bagi kita bahawa Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Faham?
Jangan i'tiqad kita mengatakan bahawa Allah hanya ada 20 sifat. Itu tak boleh. Syirik. Pasal bersyirik, pasal melemahkan Allah Ta'ala dengan boleh dikira pula sifat Allah Ta'ala. Bukan. Tapi 20 ni kita yang wajib belajar untuk mengenalkan sifat kesempurnaan Tuhan. Daripada 20 sifat ini dibahagi para ulama susun lagi. Dibagi dengan 4. Dibahagi dengan 4. Yang pertama nafsiyah. Yang pertama nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Kita ayah-ayah biasa lah. Dulu-dulu pun dah mengaji ni dia sebenarnya. Tauhid ni dia tak pergi mana dah. Perbahasan dia mesti yang tu dia tak pergi dah. Fiqh masalah. Fiqh ni bermasalah. Pasal apa? Kalau kita faham pada ketika ini begini, akan datang hukum dia jadi begini. Semayang kita tutup ni, pakai ni kan. Semayang pakai ni. Asal hukum dia apa? Itu pun jadi isu kan. Dulu isu dah, kan orang viral pula video satu tak Indonesia sebut. Dah jawab dah bila orang yang memviralkan baru ni mungkin tak dapat jawapan tu diviralkan, padahal benda tu dah jadi isu dah awal dulu. Boleh tak boleh? Apa hukum dia tutup mulut? Pada ketika asal dulu makruh lah. Melainkan ada keperluan menguapkan, Nabi suruh tutup mulut walaupun dalam semayang menguap tutup mulut. Tak ada keperluan makruh tutup mulut, makruh. Sekarang ni makruh tak ketika ni? Kalau ketika ini diperintahkan untuk menutup mulut ini dengan perintah yang ada sebab dia, ilat dia, kerana apa? Jadi mudarat tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tak ada apa insya-Allah. Jadi ketika sekarang ni tutup mulut ketika solat, hukum makruh tadi gugur. Bila dah habis nanti pandemik nanti dah tak ada bersih dah insya-Allah mudah-mudahan, maka jadi hukum makruh tadi datang balik. Nampak fiqh ni hukum dia. Diikut pada keadaan waktu fiqh. Cucuk vaksin macam mana pula? Tu fiqh. Tauhid dia bahaskan itu je. Sama ada dia bahaskan percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada hari kiamat, qada dan qadar, itu je. Dan daripada rukun iman yang 6 itu kemudian dibahaskan jadilah 68 perkara duduknya di bawah yang kita nak baca nanti, la ilaha illallah. 68 perkara. 68 perkara ni tak boleh seorang pun di kalangan kita, orang yang beriman i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, tak boleh seorang pun di kalangan kita tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak memahami, tidak mempelajari, tidak berpegang sungguh-sungguh dengan 68 perkara. Keadaan masalah akidah. 68 perkara tu. Bila ada sebagai ulama kata 50 tu secara umum bila diperincikan jadi 68 perkara. 68 perkara termasuklah semua yang kita dalam sifat 20 yang rukun iman yang 6 tu. Baik. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nafsiyah wujud, kemudian salbiyah qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah. Nafsiyah artinya dengan maksud apa? Diri zat yang bersifat dengan wajibal wujud. Wajibal wujud. Wajibal wujud maksud dia dengan mana? Wajib ada. Wajib ada dengan arti kata apa? Wajib pada akal bahawa Allah Ta'ala tu ya memang ada. Mustahil pada akal mengatakan Allah Ta'ala tu tiada. Saya kena ulang balik ni sebab kita nak masuk pada 68 ni, soalan 68. Kena ulang. Wajib ada, wajib akal, mustahil akal, kita pernah belajar dulu kan. Wajib ada, bukti kata ada. Alam ni menjadi dalil bahawasanya ada yang mencipta. Nah, kita ni ada, mic ni ada, menjadi dalil bahawa ada yang letak. Betul tak? Suara saya ada menjadi dalil bahawasanya ada yang bercakap. Walaupun tak nampak benda tu. Cahaya, dalil kita ada cahaya ni terang. Nampak tak terang? Tak nampak terang. Nampak tak terang? Nampak ke tak nampak terang? Tak nampak. Pakai cermin mata tak nampak. Nampak terang, nampak terang. Susah nak jawab kan? Kalau nampak dekat mana? Dekat mata. Jam dekat mata. Korek mata, nampak tak terang? Letak atas meja. Tak nampak juga tak? Tu dekat ban lampu, nampak tak terang? Nampak tu? Yang tengok tu terang ke ban lampu?
Ada tak? Siapa boleh kata tak ada? Tak boleh, mesti kata ada, betul tak? Akal tak boleh kata tiada, mesti ada. Mana bukti? Bukti ni terang. Mana terang? Terang. Terang lawannya gelap lah. Terang lah, sebab tak pasal dia gelap. Mana gelap? Gelap lah, tutup lampu gelap. Oh, sudah kan. Tapi faham nak kata ada? Ada. Oh, itu makhluk lah. Suara ada tak? Ada. Bukti kata ada mana? Dengar. Udara ada tak? Ada. Bukti kata ada udara apa ni? Sejuk, panas ni. Mana dia? Yang goyang-goyang tu, Ray-Ban dia tu. Ya. Tali tu. Tapi ada tak? Ada. Itu makhluk. Maka akal tidak mampu mengatakan tiada cahaya, tiada ada. Mana bukti dalam ini? Terang. Akal tidak mampu mengatakan tiada suara. Buktinya apa? Ada bunyi. Akal tidak mampu mengatakan tiada udara, melainkan ada. Ni rasa sejuk panas. Itu wajib pada akal mengatakan ya ada cahaya, ya ada suara, ya ada udara. Akal lah, itu kata wajib akal. Maka kalau makhluk yang tak nampak pun boleh kata ada, alam ni ada, takkan tak ada yang mengadakan? Mustahil pada akal. Itu wajib akal. Satu, nafsiyah, ringkas. Habis ringkas di situ. Yang kedua, salbiah. Apa dia salbiah? Menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah. Itu salbiah. Menafikan, menidak, menolak perkara yang tidak layak bagi Allah. Apa dia? Qidam. Qidam artinya sedia ada. Sedia ada, yakni tidak ada permulaan. Qidam artinya tidak ada permulaan. Memberi faham pada akal bahawasanya menafikan Allah ada. Qidam menafikan Allah Ta'ala ada permulaan. Itu salbiah tu, fungsi salbiah tu. Kita mengaji salbiah, mengaji ilmu tauhid sebab dulu nak kenal kan bahawa qidam, sifat qidam tadi menafikan, menidak, menolak bahawa ada golongan yang mengatakan Tuhan begini, yang begini itu dengan maksud ada permulaan. Salbiah kata tak, kan. Baqa, kekal, tidak ada kesudahan. Menafikan bahawa Tuhan ada kesudahan, kekal. Jadi kalau ada yang mendakwa Tuhan begini dan begini yang dikatakan itu bersifat dengan ada kesudahan, dalam Tauhid sifat 20 dia counter. Kalau ini sifat ada kesudahan, mana boleh jadi sudah? Tuhan mesti baqa. Baqa tu tidak ada kesudahan, menafikan. Faham? Mukhalafatul hadis, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Tak sama dengan bahru. Apa maksud tak sama dengan bahru? Bahru bersifat dengan sifat bahru. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kalau Tuhan pun disifatkan dengan dakwaan, dikatakan Tuhan tu bersifat dengan boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dah. Kan? Tuhan kejap ada dekat sini, kejap ada dekat sini. Tuhan ada dekat atas, turun dekat bawah. Kalau Tuhan turun bawah, lepas bawah nak ke mana? Naik patah balik atas. Itu sifat bahru. Mukhalafatul hawadis. Itu yang kita menafikan setengah dakwaan golongan Wahabiah, kata Tuhan begini, Tuhan bertempat, Tuhan bersila, Tuhan kakinya berdempit atas aras, duduk atas kursi berdempit atas aras, bersila. Bersila tu sendiri dah bersifat dengan sifat tuan-tuan ayah-ayah yang ada depan. Semua pakat bersila. Tuhan duduk macam mana? Bukan bersila tak? Tu sila panggung tak? Tuhan pun sila panggung tak? Bila sebut bersila, sifat siapa? Sifat manusia. Boleh kata Tuhan bersila? Tak boleh. Mukhalafatul hawadis. Tuhan cuma bersila. Tuhan bersimpuh tak? Simpuh. Bila kata bersila, ada harimau duduk bersila? Ada. Pergi ke zoo, tengok harimau duduk bersila. Elok duduk bersila kan? Nak kata harimau ke orang? Orang pakai sereluk harimau kan? Mustahil kata Tuhan bersila. Bersila tu sifat makhluk. Tuhan bersila. Kan sifat 20 kita mengaji ni salbiah, mukhalafatul hawadis, bersalahan dengan bahru. Tak. Apa tu Tuhan macam mana? Jangan tanya Tuhan macam mana. Nabi tak bagi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fatahli. Berfikirlah kamu bagaimana kejadian Allah Ta'ala ni. Ini kejadian Allah Ta'ala yang ada ni. Segala pokok, segala bulan, bintang, matahari yang ada ni. Yang tu Tuhan, Nabi kata fikir yang itu kejadian Allah Ta'ala. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah Ta'ala. Fatahlik kamu akan celaka.
Celaka dengan arti kata lain apa? Itu kita kata boleh gila isim, boleh rosak akidah, boleh jadi. Nak cari Tuhan, Tuhan bukan mukhalafatul hawadith, Tuhan bukan sama dengan bahru, dia mukhalafah. Nak cari Tuhan, ada orang nak cari Tuhan, Tuhan nak cari Tuhan macam mana? Suara kita pun tak boleh nak cari. Tu, cahaya lampu pun tak boleh nak cari dekat mana. Udara pun tak boleh nak cari dekat mana. Nak cari Tuhan. Tuhan bukan bertempat. Tuhan dia mukhalafatul hawadith, tak sama dengan bahru. Faham? Menafikan. Qiyamu binafsih, berdiri dengan sendirinya, yakni tidak berhajat kepada sesuatu. Menafikan Allah itu berhajat dengan sesuatu. Sembahyang kita, Tuhan berhajat kan untuk kita sembahyang? Tak. Tuhan tidak berhajat pada hukum dia. Tuhan letakkan kejadian alam ini tidak berhajat pada kejadian. Tuhan letakkan hukum syarak, jadikan hukum. Tuhan tidak berhajat pada hukum. Siapa sembahyang, Allah Ta'ala untung. Siapa tak sembahyang, Allah Ta'ala rugi. Dah. Allah Ta'ala tidak berhajat pun pada untung rugi. Siapa sembahyang, dia untung. Siapa tak sembahyang, dia rugi. Jadi siapa-siapa mengatakan Allah Ta'ala mengambil untung, rugi Allah Ta'ala jadikan kita. Ada kalam-kalam orang-orang dia nak mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia kata rugi Allah Ta'ala jadikan kita kalau kita tak sembah Allah, maka rugi Allah Ta'ala. Jadi kita kena sembah Allah. Jadi bila Allah Ta'ala itu rugi, maka Allah Ta'ala mengambil untung. Dalam arti kata lain, Allah Ta'ala berhajat kepada untung. Habis rosak akidah. Ini sesat ni. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, tak berhajat. Wahadaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Baik, habis di situ. Makna la ilaha illallah. Baru masuk soalan 62. Terpaksa panjang sikit mukadimah. Itu pun dah ringkas. Makna tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu la ilaha illallah. Maknanya ialah tidak ada satu zat selainnya yang maha kaya daripada sesuatu, dan semua selainnya berhajat kepadanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ni dengan makna istighna dan iftiqar. Istighna, Allah Taala kaya, terkaya daripada sesuatu. Kemudian dan dengan makna maksud iftiqar, iaitu berhajat yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab tauhid yang lebih dalam pembahasan dia akan sebut berapa sifat iftiqar, berapa sifat istighna, berapa sifat iftiqar. Tapi kitab ni dia sebut secara umum. Baik, ataupun dengan ta'rif tiada la ilaha illallah itu, iaitu tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud tidak layak memperolehi hak pengabdian daripada hamba melainkan Allah yang bersifat tunggal, iaitu as-samad, menjadi tempat tumpuan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak setara dengannya sesuatu apapun, tak setara. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sekufu dengan apa-apa. Kufu ni setengah tuan-tuan guru dia maklumkan apa? Kufu ni bagaimana? Benda yang sesuai, matching macam. Kalau kata gelas, air bersesuaian dalam gelas. Tak sesuai dalam piring. Cuba ada penceramah datang, bukan bulan Ramadan letak piring, letak botol air, kabur dia, kalau ustaz nak minum dalam piring ni. Sesuai tak? Tak sesuai. Kesesuaian air tu di dalam gelas. Kufu dia. Kufu air tu dengan gelas. Kufu tak? Kufu. Kufu bagi laki dengan perempuan ni sesuai lah. Mana boleh laki dengan laki, perempuan-perempuan. Jadi bukan kufu dia ni kaya dengan kaya, itu bukan kufu maknanya. Itu jadi asabiyah dah. Kufu ni kalau laki dengan perempuan, tak kira miskin kaya, cantik buruk tu, kufu laki perempuan. Mana? Kufu. Jadi adakah Allah Ta'ala tu sekufu dengan makhluk? Kalau kata turun kufu dengan turun tu sifat makhluk. Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Faham? Adakah Allah Ta'ala tu berwajah? Bila kata berwajah, jadi masalah tu. Kalau wajah tu diterjemahkan dengan muka, dengan maksud muka yang mesti pada muka tu apa dia? Mata, telinga, boleh syirik tu. Tak. Bila terjemahkan dengan maksud tangan tadi, kufu pada tangan tu dengan seumpama tangan makhluk, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Tak sekufur dengan sesuatu. Faham tak? Tu ditakwil, tu dalam bab takwil. Baik, masuk balik. Jadi la ilaha illallah di sini tiada Tuhan melainkan Allah Taala, ada di dalamnya nafi dan isbat. Nafi dan isbat, yang biasa mengaji ayat-ayat biasa mengaji kita ulang jelah. Yang lupa kita ingatkan baliklah. Yang tak tahu kita ambil tahu insya-Allah. Ada di dalamnya nafi dan isbat. Mana nafi? La itu disebut sebagai nafi. Nafi li jinsi. Tidak ada Tuhan. La ilah tu nafi, tidak ada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Jenis-jenis yang dikatakan Tuhan. Ilah tu, la ilah Tuhan. Tidak ada Tuhan. Bila sebut saja Tuhan, maka sifat dia mestilah tidak sama dengan makhluk. Tadi kufur tadi. Itu baru kata Tuhan. Kalau patung, Tuhan tak? Patunglah. Termasuk tak yang dikatakan bukan Tuhan? Tak payah masuk dah. Sebab dia memang makhluk, patung. Busut yang disembah. Kan ada golongan yang sembah busut ni. Betul tak? Ada kan? Sembah busut. Ikat tali dekat pokok kan. Betul sembah api, sembah macam-macam kan. Satu jiran tu dia pukul 10 pagi, dia pergi menghadap matahari. 10 pagi dia menghadap matahari. Saya ingatkan dia nak jemur panas. Dia ambil apa? Vitamin apa? Vitamin apa? E, C, D. Kira okey tu. D. Vitamin D. Dah tua dah pun. Satu India tu sembah. Dia baca apa tak tahu, siapa tengok. Takkan dia tua-tua pun nak ambil vitamin D pun. Dengan budak sekarang pun tak boleh dah. Kita tak bagi dah. Jangan matahari sekarang ni buat penyakit. Takkan nak sembah matahari, takkan dia nak ambil vitamin ke? Rupanya bukan. Dia sembah matahari, dia ada mentera dia baca. Jadi matahari memang matahari. Jadi nak kata bukan Tuhan ke? Nak kata bukan Tuhan apa? Dah memang dia makhluk. Dia bukan kategori Tuhan. Faham tak maksud dia? Mana kata dia makhluk tu? Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Makhluk lah tu. Siang ada, malam tak ada. Itu kategori makhluk. Jadi kategori makhluk, nak dikatakan dia Tuhan ke? Tak payah. Faham tak? Busut makhluk ke? Bukan. Busut makhluk kan? Jadi nakkah kita masukkan dia sebagai bukan Tuhan? Dah dia makhluk. Dah dia makhluk lah. Maka yang dikatakan tidak ada Tuhan tu bagaimana? Sekiranya ada Tuhan lain selain daripada Allah, zatnya, sifatnya, perbuatannya sama seperti zat, sifat, perbuatan Allah. Tuhan, saya ulang lagi sekali. Sekiranya ada Tuhan lain selain daripada Allah, zatnya, sifatnya, perbuatannya sama seperti zat, sifat, perbuatan Allah, maka yang ni yang dinafikan, tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah. Busuk tadi tak payah masuk dah. Busuk memang makhluk dah. Faham? Api tak payah masuk kategori Tuhan lah, nak dinafikan sebab dia memang makhluk. Apa lagi? Pokok nak dinafikan, kami menafikan pokok sebagai bukan Tuhan melainkan Allah. Tak payah masuk lah sebab pokok tu memang pokok, dia makhluk. Siapa yang memasukkan juga ada masalah tu. Ada masalah. Dari sudut akidah ada masalah. Dia memasukkan juga pokok ke dalam kategori yang dinafikan bukan Tuhan. Setiap benda yang nak dinafikan, mestilah benda tu secara tak langsung dibenarkan ia baru boleh nafi. Ibarat kata pokok tu benar Tuhan tapi kami nafikan melainkan Allah. Ini masalah. Jadi kategori makhluk adalah makhluk. Kategori yang kita nak nafikan bagaimana? Iaitu tidak ada Tuhan. Sekiranya ada zat lain, Tuhan lain yang zatnya, sifatnya, perbuatannya sama seperti zat, sifat, perbuatan Allah, yang dinafikan illallah, melainkan Allah. Isbat balik. Dia panggil nafi isbat. Faham? Boleh tak? Nafi isbat. Jadi kalau tengok busuk tu, kita kata apa? Oh, dia pun sembah makhluk. Tak? Kalau kita pergi lalu ke tokoh-tokoh, kita kata tu Tuhan Hindu. Kita lalu pula di kuil, ni Tuhan Cina, ni Tuhan itu, ni Tuhan ni. Boleh faham tak di situ? Berapa banyak Tuhan? Ayah-ayah, ibu-ibu biasa tak? Pergi lalu tokoh Hindu, kita pun kata. Kata tak kata, i'tiqad ke tak kisahlah macam mana, yang ni Tuhan Hindu. Dia pun tu sembah apa atuk? Tanya cucu dekat atuk-atuk lah.
Atau apa depa tu buat apa? Depa tu semayang. Semayang tu tak sama macam kita ke? Tak. Depa tu semayang sembah apa? Depa sembah patung. Patung tu Tuhan dema ke? Nak jawab apa? Nak jawab macam mana? Kalau ditanya patung tu Tuhan dema ke? Kita nak jawab apa ke? Hari ni boleh jawab edak lah, sebab dah tahu tadi kan. Berapa ramai yang kata patung tu Tuhan dema. Kafir tak? Syirik tak? Baru lepas mengaji kan, keluar-keluar lalu dekat toko, ni Tuhan Hindu, ini Tuhan Cina. Tuhan Hindu, Tuhan Cina, ni Tuhan Kristian, ni Tuhan Buddha. Berapa Tuhan dah? Kita mengatakan ini Tuhan itu, Tuhan ni, kita yang jadi syirik. Banyak Tuhan kita kata. Padahal yang disembah tu Tuhan tak? Tidak. Yang disembah tu patung, yang disembah tu api, yang disembah tu benda-benda makhluk. Tak payah kata itu Tuhan dia memang. Habis tu yang dia bersembah tu Tuhan ke? Bukan. Yang dia bersembah tu bukan Tuhan. Yang dia bersembah tu patung. Patung tu bukan Tuhan. Patung tu sebenarnya mereka mengatakan Tuhan, bukan. Terang betul-betul. Kita jadi syirik pula. Kita yang mengatakan banyak Tuhan. Sedangkan baru lepas sembahyang kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbirkan alam, Rabbul Alamin. Keluar daripada masjid, habis mengaji, lalu dekat toko, Tuhan Hindu, Tuhan Cina, Tuhan Kristian, Tuhan, banyak Tuhan. Jadi syirik. Kita pula beriktikad, kita tak berpegang bahawa banyak pula Tuhan. Habis rosak akidah. Apa nak jadi? Tu kata 24 jam no. Tauhid ni dia bukan macam semayang, habis waktu ni, habis waktu ni. 24 jam setiap saat kena jazam akidah kita Allah Ta'ala yang esa, la ilaha illallah. Baik, habis dari situ. InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan sambung masuk sifat ma'ani, soalan ke-63. Soalan 63. InsyaAllah, wallahu alam. Kalau tuan-tuan nak kitab ini, esok saya bawa. Kitab ni tak ada dekat kedai. Ada satu pakcik dia cari dekat kedai, memang tak jumpa hampir kesudah. Kitab ni ada dekat saya je. Ini pun cetakan yang keberapa, keempat kot. Saya minta izin pada ustaz yang mencetak dulu ni, sebab dia orang tak buat dah, saya nak cetak semula. Tinggal beberapa naskah lagi je. Dah 10,000, tinggal beberapa naskah lagi je. Jadi insya-Allah kalau ni esok saya akan bawa. Kalau tuan-tuan yang mungkin yang dah ikut pengajian saya dah ada dah kitab ni. Yang mungkin nak kitab ni esok saya akan bawa insya-Allah. Wallahu alam. Senaskah hadiah ada 10, senaskah hadiah ada 10. Kita tidak ada jual beli, tuan-tuan nak ambil. Rasa boleh bagi hadiah tu dekat saya, bagi. Rasa tak boleh hadiah, saya boleh hadiah dekat tuan-tuan. Tu je. InsyaAllah esok saya buat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan masuk pada sifat ma'ani insyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين باعدنا من عذاب قربنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. سلام.